عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
isian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pilihan yang terbaik pastinya bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh temankan anda di Aspirasi 11 edisi hari ini di pagi Jumaat. Salam Saidul Ayyam penghulu sekali hari. Di hari macam ini, jom sama-sama kita perbanyakkan lagi amalan sunat kita, membaca surah Al-Kahfi, baca Quran, banyakkan selawat dan banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Semoga Allah kurniakan berkat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, insya-Allah. Amin, amin. Lagi buatnya perlu istiqamah, buatnya perlu itqan supaya kita ada secara konsisten di situ. Amin, amin, insyaAllah. Okey, dan kita nak teruskan lagi untuk bincang kita selanjutnya selepas ni mendengarkan rancangan Tadabbur. Kita hayati lagi perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Dan untuk pertemuan ini kita akan membincangkan lagi surah An-Nazi'at ayat ke-20. Jadi sama-sama kita buka Quran, kita buka lagi surah An-Nazi'at ini untuk sama-sama kita teladani, hafal dan ingat serta amal-amalkannya. InsyaAllah semoga ada berkatnya di situ. Okey, jom teruskan lagi berhibur. Kekal di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى
waktu pagi bersama Luke dan Tian di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Kita dalam negara kita mesti bantu dalam penjagaan mental ini. Ya, tuan-tuan dan perempuan, please dengan izin be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Ini dengan lagi-lagi terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Korea Islami. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Kusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaikusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik masa wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, Cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, Cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, Cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertaluk kepada terma dan syarat. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Perlis Kedah dan Langkawi 9.0 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda. Kalau tadi kita dapat ikuti rancangan ilmiah kita, nak sambung lagi kuliah kita ini. Seperti biasa setiap Jumaat pagi, kita nak ikuti lagi rancangan Tadabbur. Kita belajar Al-Quran, kita faham maknanya dan terus kita amal-amalkannya. Untuk itu, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Assalamualaikum Dr. Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Baik seadanya doktor. Macam mana doktor? Kalau awal bulan Muharram ni, kan semangat kita, persiapan kita macam mana? Okey ke doktor? Alhamdulillah semuanya baik semuanya. Dan hari ni hari Jumaat 10 Muharram dan kita
berpuasa lah insya-Allah. Ya, Mudah-mudahan betul. Allah Taala terima puasa kita Asyura insya-Allah. Amin, amin. InsyaAllah itulah waktu-waktu yang tertentu yang mana dituntut dalam Islam. Sama-sama kita buat. Moga kita dapat pahalanya tu kan. Ganjaran yang sebaik-baiknya. Terima kasih doktor. Masih sama-sama ingatkan kita dengan apa persiapan ibadah kita ini juga insyaAllah. Doktor, jom kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang sembang-sembang kita ni. Kan, walaupun kita bincang yang penuh dengan santai-santai, tapi harapnya sampai dengan apa yang kita akan bincangkan. Okey, kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi surah An-Nazi'at. Okey, dan anda boleh sama-sama buka sekarang Quran. Jom cepat. Okey, kita belajar satu persatu, kita tengok, kita hafal, kita dengar dan kita amalkannya. Doktor, kita nak bincang lagi dalam surah ini. InsyaAllah kita akan teruskan surah ayat yang ke-20 menerusi surah An-Nazi'at ini. Silakan Dr. Samsul. Ya. Baik, terima kasih Syafiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa la amma ba'. Yang dihormati lagi dikasihi para pendengar Radio Hakim yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah sekali lagi dapat kita bersama di dalam program tadabbur kita dan mudah-mudahan kita akan dapat pengajarannya ya, dan juga DJ Syafiq saya harapkan dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang semangat ya, insya-Allah dengan tahun baru hijrah ni ya, mudah-mudahan kita akan mempunyai azam-azam yang baiklah. Amin. Kita capai insya-Allah. Baik. Kita dalam masih lagi dalam ayat An-Nazi'at tadi kita sampai kepada ayat yang ke-20 ayat 21 sebenarnya. Betul. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa'arahu al-ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fakhashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكل الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Baik. Allah berfirman dalam surah Nazi'at ini pada ayat yang ke-20, Allah menyatakan, dan kemudiannya Nabi Allah Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di hari akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Baik, alhamdulillah, itu adalah ayat yang kita ambil daripada ayat yang ke-20 sampai ke-26. Ya, masih lagi kita dalam kisah Nabi Allah Musa dan Fir'aun yang kita sambung daripada minggu lepas. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebagaimana yang telah kita sentuh pada minggu lepas berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun dan kaumnya. Ya, dan di waktu itu beliau ataupun Nabi Allah Musa ini telah dibekalkan dengan mukjizat. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Allah Musa untuk menunjukkan mukjizat tersebut kepada Firaun. Ya, fa'arahu al-ayatul kubra, dan ditunjuk kepada Fir'aun itu akan mukjizat yang besar. Jadi para ulama ada menyatakan di sini ada 7 mukjizat Nabi Allah Musa yang besar itu. Di antaranya tongkatnya yang boleh berubah menjadi ular, dan kemudian tangannya yang bercahaya, dan dia pernah memukul tongkatnya ke batu, dan kemudiannya keluar dari batu itu air, ya, dan kemudiannya dia membelah Laut Merah untuk membawa kaumnya daripada kejaran Nabi Allah Musa sehingga akhirnya selamat. Semua itu adalah merupakan mukjizat-mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk membantunya berdakwah kepada Firaun. Bayangkanlah di waktu itu sebenarnya Firaun ini sebenarnya dia adalah merupakan sebuah negara yang cukup besar, ya, negara yang super power yang tunduk di bawahnya itu kerajaan-kerajaan dunia. Jadi sememangnya dia punya keegoan itu tinggilah. Kita katakan keegoan itu sangat tinggi. Sehinggalah di waktu itu bila mana Nabi Allah Musa alaihissalam telah
berdakwah kepadanya, beliau telah menolak, dan kemudiannya dia menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak mengikut Nabi Allah Musa. Thumma adbara yas'a, dan dia berusaha untuk menentang Nabi Allah Musa dan berpaling. Maka di waktu itu dikumpulkan para pembesarnya. Setelah para ulama menyatakan di waktu itu dia telah menjabar Nabi Allah Musa dengan dikumpulkan semua ahli-ahli sihirnya, dan kemudiannya mereka telah mengadakan sayembara, mengadakan pertandingan di antara ahli-ahli sihir Fir'aun ini dengan Nabi Allah Musa AS. Dengan mereka menggunakan sihirnya, akhirnya mereka telah melemparkan tongkat mereka, iaitu ahli sihir ini, sehingga akhirnya menjadi ular. Dan di waktu itu Nabi Allah Musa AS telah melemparkan tongkatnya, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu itu tongkat Nabi Allah Musa itu berubah menjadi ular yang lebih besar dan menelan semua ular-ular yang ada, yang daripada sihir ahli sihir Fir'aun itu. Sehingga akhirnya dengan kejadian tersebut, semua ahli sihir Fir'aun ini dia tunduk dan juga mengaku mengalah dengan Nabi Allah Musa, kerana mereka tahu ini bukan sihir, tetapi ini adalah sesuatu yang sememangnya datang daripada Tuhan yang Esa. Dan akhirnya semua ahli sihir Fir'aun ini kebanyakan itu dah beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yang menyebabkan Fir'aun ini bertambah-tambah marah. Dan kisahnya kemudian dia membunuh akan ahli-ahli sihirnya itu. Dan kemuncak daripada keegoan Fir'aun ini, sehingga dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ini adalah merupakan kemuncak pada keegoan Fir'aun itu, dengan pangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan kedudukan yang Allah berikan kepada dia. Maka di sinilah kalau kita lihatkan Nabi Allah Musa AS ini dia berdepan dengan satu orang yang memang dia punya egonya itu terlalu tinggi. Dan minggu lepas kita tersebutkan berkenaan dengan perkara ini. Sebenarnya perkara ini sebenarnya diajar oleh iblis. Sebab pernah satu ketika Fir'aun dia pernah mandi di satu tempat pemandian, dan kemudian datang seorang tua yang masuk dalam keadaan dia tak tahu, Fir'aun tak tahu bagaimana orang tua ni masuk, sebab tempat pemandian itu penuh dengan pengawal-pengawal dia. Maka Fir'aun dia tanya kepada orang tua ini, yang sebenarnya iblis. Dia bertanya, daripada mana kamu dapat masuk tempat ini, dan siapakah kamu? Dan kata iblis waktu yang menyamar sebagai orang tua, dia mengatakan, bukankah engkau yang menciptakan aku? Engkau ada Tuhan yang maha besar. Jadi di waktu tu Fir'aun pun terasa betul juga apa kata iblis ni. Demikian yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkam Al-Quran. Jadi sebenarnya memang perkara ni sebenarnya diwariskan oleh iblis kepada Fir'aun. Jadi siapa-siapa yang ada pada hatinya itu rasa besar diri, rasa hebat diri, sebenarnya dia adalah warisan daripada Fir'aun. Dan itu sanadnya sampai ke iblis. Itu dia punya kaedahnya. Jadi inilah bendanya yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat, Fir'aun adalah manusia yang dia mengaku dia itu Tuhan. Dan pada minggu lepas juga kita ada sentuh bagaimana Nabi Allah Musa AS diselamatkan oleh Allah Ta'ala lepas mana dikejar oleh Fir'aun. Dan di waktu itu Nabi Allah Musa diperintahkan untuk membelah akan Laut Merah itu, dan terbelahlah Laut Merah itu menjadi satu belahan yang besar. Dan apabila Fir'aun itu datang atau mengikutinya daripada belakang, orang yang terakhir saja daripada golongan Nabi Allah Musa AS, pengikut Nabi Allah Musa AS yang sampai ke pantai di sebelah daripada laut itu, sampai saja mereka ke sana dalam keadaan selamat, maka di waktu tertutup kembali akan lautan itu, yang menyebabkan Fir'aun dan tenteranya itu terkapai-kapai dan lemas di dalam laut itu. Kita dah bincangkan pada minggu lepas bagaimana Allah Ta'ala mematikan Fir'aun ini dengan air. Bagaimana kalau kita lihatkan Fir'aun yang begitu hebat, dahsyat dengan dia punya keegoannya, dia dengan ketinggian dirinya, hanya Allah matikan dengan air. Seolah-olah kata para ulama tafsir bahawa Fir'aun yang begitu hebat, yang mengaku Tuhan itu, ketika mana dia nak meninggal dunia, ketika mana dia nak mati, air datang kepadanya dan berkata, wahai Fir'aun, kamu yang mengaku Tuhan, tak usah kata dengan Tuhan, dengan aku air yang lemah ini saja pun aku dapat mengalahkan kamu. Jadi begitu seolah-olahnya Allah Ta'ala berikan
memberikan kiasan kepada Fir'aun yang Allah matikan dengan air. Ya. Jadi ini kalau kita lihatkan kesudahan daripada kisah Fir'aun. Dan Allah mengatakan fa'aghadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, dan Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan juga azab di dunia. Bukan kata azab di akhirat saja, tapi sebenarnya di dunia lagi Allah telah menjadikan dia itu hina, dan kemudiannya Allah matikan dia dalam keadaan yang demikian. Ya. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk pelajaran yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW berkenaan dengan seorang yang dia mengaku Tuhan dan Allah Ta'ala hancurkan kerajaan dia. Jadi nak memberi ibrah kepada Nabi SAW bahawa sesungguhnya apa yang ditemui oleh Nabi SAW ataupun apa yang dihadapi oleh Nabi SAW yang berupa pengaruh daripada orang kafir Quraisy, pemimpin Quraisy di waktu itu, sebenarnya itu adalah merupakan satu kita katakan sunnatullah untuk perjuangan atau dakwah para Nabi ini untuk menegakkan kebenaran. Jadi ini adalah merupakan satu hiburan untuk Nabi SAW yang mengetahui bagaimana Allah Ta'ala membantu para Nabi dan Rasul sebelum baginda dalam mencapai kejayaan dengan dihantarkannya bantuan dan mukjizat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, dan demikian Allah mengatakan inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha, dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ini kisahnya bagaimana kalau kita lihat keegoan seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat, Allah berikan kepadanya keluasan harta, Allah berikan kepadanya kerajaan, tetapi dia engkar dengan Allah SWT, dan kesudahannya Allah matikan dia dalam keadaan kehinaan. Ya, ini antara kisah-kisah yang kalau kita lihatkan Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat baginda, khususnya di waktu itu para sahabat dan juga ahli kitab yang mereka itu juga sombong dengan Nabi SAW. Ya, kan Doktor, bila kita cakap tentang isu ni kan Doktor, sedikit Doktor, ada yang memberikan juga respon, kalau kita boleh belajar satu kisah ni kan, cara hidup kita menentukan cara mati kita kan Doktor, kalau lihat betul. Allahu Akbar. Jadi memang kita dah sebutkan dulu bahawa cara mati kita itu ikut cara kehidupan kita, dan nanti kita bangkit dari akhirat mengikut bagaimana cara matinya kita. Allahu Akbar. Dia begitu ya. Jadi kalau orang yang mana hidupnya dengan Allah Ta'ala, sentiasa wirid zikir dengan Allah Ta'ala, mendekatkan kepada Allah Ta'ala, insya-Allah di hujungnya nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan kemuliaan baginya. Allah akan matikan dia sebagai hamba Allah. Ya. Tapi orang yang mana hidupnya dalam keadaan yang engkar, hidupnya dalam keadaan yang derhaka kepada Allah Ta'ala, tengok macam Fir'aun, Allah Ta'ala mati dalam keadaan kehinaan. Malah di waktu takutnya Fir'aun ni diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana pada saat-saat terakhir itu dia berkata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dah dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Sampai mereka macam tu, dia mengubah akan kenyataan dan etikanya bahawa dia dah beriman. Tapi para ulama kata di waktu itu tauhidnya dah tidak diterima. Kenapa? Kerana dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa, bukan dengan Tuhan itu sendiri, dengan Tuhan Nabi Musa. Apa yang dia taklid kepada Musa itu dan juga daripada Nabi Harun. Jadi di situ tidak sah, dan memang syariat Nabi Musa untuk seorang itu bertaubat kepada Allah, dia perlu setahun untuk menunjukkan amal ibadahnya. Tak menunjukkan dia itu merupakan seorang yang taat pada Allah. Itu syariat Nabi Allah Musa AS. Ya? Jadi memang taubat Fir'aun tidak diterima kerana dia memang sangat takut, dan di situlah kemudian Allah mematikan dalam keadaan yang dalam keadaan yang tidak beriman dengan Allah SWT. Baik. Kemudian perkara ini kita dah sentuh pada minggu lepas ya, berkenaan dengan keadaan ini. Kita tengok pula firman Allah Ta'ala pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-27 ya. Kita ambil ayat yang ke-27 sampailah kepada ayat yang ke-32 ya. Di sini Allah membuat perumpamaan. Antum ashaddu khalqan amis sama'u bain Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha fa'atasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Baik, Allah Ta'ala bila mana lepas menceritakan kisah Fir'aun ni, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepadanya kerajaan, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepadanya itu keluasan kehidupannya dan harta, tapi
tapi dia kufur dengan Allah Ta'ala sehingga dia mengatakan dia itu Tuhan, kemudian Allah matikan dia dalam keadaan yang hina, maka Allah Ta'ala membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan lagi untuk kita melihat. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu yang lebih sulit menciptakannya ataukah langit? Allah telah membangunkannya. Maksudnya Allah membangunkan langit ini satu benda yang sangat sukar tanpa tiangnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya dengan terang benderang. Dan bumi sudah dihamparkan. Ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. Baik, kalau kita tengok dalam hal ini, Allah SWT memberikan kita perumpamaan. Untuk kita, selepas mana mendengar akan kisah Fir'aun, yang begitu hebat kerajaannya pun Allah boleh hancurkan, dan menunjukkan semuanya itu sebenarnya di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan Fir'aun ini, kerajaan Namrud, kerajaan-kerajaan yang ada di atas muka bumi yang hebat-hebat ni, sebenarnya semua di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah Ta'ala yang menciptakan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka Allah bertanya balik. Di sini kalau kita lihatkan kaedahnya, Allah dia bertanya dalam keadaan di mana untuk mengajar kita. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab dipanggil li-istifham, untuk kita faham perkara ini, walaupun benda tu Allah dah tahu. Kan? Allah dah tahu perkara itu, tetapi Allah nak ajar kita. Jadi antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi Allah kata, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit dalam keadaan yang tidak mempunyai tiangnya, dan Allah menyempurnakan dia. Baik, dalam hal ini kata para ulama tafsir, bila mana kita berinteraksi dengan Quran, kan, kita ada dua bentuk ayat. Kita ada dua bentuk ayat. Satu ayat-ayat yang kita namakan sebagai ayat makru'ah, yang kedua ayat-ayat manzurah. Ayat makru'ah ialah ayat di mana kita baca dia. Jadi kita baca cerita Fir'aun, kita baca cerita kisah Nabi Allah Musa AS, kemudian kita melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan balasan kepada kaum-kaum yang derhaka kepada Allah. Kita baca sejarah mereka. Ada ayat yang kita namakan manzurah, yang kita nampak dan kita lihat dengan mata kepala kita. Contohnya langit, bumi, matahari, kan? Bila datang matahari, hari jadi siang. Bila matahari dia terbenam, jadi malam, datang pula bulan, gunung ganang, hari-hari bumi nampak, yang dihamparkan. Hari-hari nampak. Ini hari kita namakan ayat manzurah. Ayat-ayat yang kita nampak dan kita lihat. Kita boleh experience dengan perkara itu. Betul. Kita mengalami perkara itu. Kan? Jadi sebenarnya di situlah Allah Ta'ala nak menyatakan. Allah sebutkan dalam satu Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Allah SWT mendahirkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah di ufuk-ufuk langit. Di ufuk-ufuk langit, maksudnya matahari, bulan, bintang, kan, siang, malam, langit, bumi, kan, Allah mendahirkan ayat Allah di ufuk langit dan pada diri kamu, sehingga nyatanya bahawa Al-Quran itu adalah benar. Jadi kembali balik kepada ayat-ayat Al-Quran ni, betul lah apa yang kita nampak sebenarnya di alam ni, sebenarnya hakikatnya Allah lah yang menjadi. Allah lah yang telah mentakdirkan perkara itu segala-galanya. Allah lah yang maha berkuasa di atas segala perkara. Jadi ini satu perkara yang Allah Ta'ala nak sebutkan tersebut. Dan Allah memberikan perumpamaan lagi. Lepas Allah menceritakan, Allah menghamparkan akan bumi itu dalam keadaan yang terhampar, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan kemudiannya Allah telah memancarkan daripada mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi ini asal dia kering, asal dia kering. Maka Allah telah turunkan daripada langit hujan, dan Allah telah pancarkan dari bumi itu sendiri mata air. Apakah dia punya tamsilan dia? Kata para ulama tafsir, tamsilannya macam mana keringnya bumi itu, Allah boleh hidupkan dia dengan air, mata air, dan juga air hujan yang turun dari langit. Begitulah Allah boleh menghidupkan hati-hati manusia yang gersang ni dengan hidayah Allah, dan juga dengan tanda-tanda yang disebutkan tadi. Ayat-ayat Allah yang manzurah tadi. Kan, tengok langit, tengok bumi,
siang malam. Sebab tu dalam Islam kita ni setiap benda yang kita nak buat ada doa dia. Bila sampai waktu siang kan, asbahna bi ni'matil Islam disebutkan. Kalau kita dah masuk petang nanti amsayna wa fa amsayna bi ni'matil iman, kita sebut macam tu kan. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan rasa kehambaan kita pada Allah. Setiap keadaan yang mana kita lihat padanya itu sebenarnya dia menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dan membawa kita kepada Allah. Ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Imran, Allah kata inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menyatakan sesungguhnya dalam pergiliran di antara siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, yang sentiasa mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berdiri, duduk dan berbaring, seraya berfikir tentang kejadian langit dan bumi dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tak ciptakan semua ni sia-sia, dan lindungilah kami daripada api neraka. Jadi begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita ini sebenarnya hidayah kauniyah ini. Setiap hari kita nampak, setiap hari kita lihat untuk mengukuhkan iman kita kan. Jadi ini perkara yang penting untuk kita faham, bahawa sesungguhnya dalam kita hidup ni kan, semua apa yang ada kat kita ni sebenarnya adalah merupakan mesej Allah kepada kita. Jadi kalau kita ni Allah bukakan hati, semua benda yang kita nampak sebenarnya semua itu membawa kita, mendorong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebenarnya kan. Cuma kadang-kadang kita ni keras hati kan. Allahu Akbar. Iman orang kata apa, kadang naik turun kan, sekejap okey, sekejap rasa ya Allah susah hati, sekejap ya Allah bentuklah hati lagi. Kadang-kadang bebal gitu ni kan. Allah. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul buka hati kita kan, betul-betul kita cari renung betul-betul kan, sebenarnya tiap-tiap benda yang berlaku pada diri kita itu adalah mesej Allah pada kita. Allah nak bercakap dengan kita, Allah nak bagi tahu kita bahawa sesungguhnya Allah tu maha dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami tu lebih dekat daripadanya, lebih dekat daripada urat merih dia. Bayangkan Allah tak dekat dengan kita ni, lebih dekat daripada urat merih kita ni kan, daripada kita punya nyawa kita sendiri. Jadi itulah dekatnya Allah. Sebab tu tiap-tiap benda yang kita lihat tu mestilah kita nampakkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap benda yang kita lihat kaitkan dengan Allah. Kaitkan dengan Allah kan. Kalau benda tu baik, benda tu kita nampak membawa kita kepada kebesaran Allah Taala, ucaplah subhanallah. Kalau benda tu memberikan kebaikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Kan. Kalau benda tu satu benda yang tak baik untuk kita pun, kalau kita hadapi perkara itu, maka ucapkanlah ya, na'udzubillah min zalik. Ataupun kita ucapkan perkara-perkara yang boleh yang mendatangkan kepada kita keimanan, paling tidak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, untuk kita itu mendapat sedikit keterbukaan dan juga sedikit kita kata ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini membawa kita untuk sentiasa dekat dengan Allah, rasa hati kita supaya kita sentiasa berada di bawah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ada orang kata kita ni tak dapat seru lagi, belum dapat hidayah lagi kan. Kadang orang kata kenapa tak semayang, tak sampai seru lagi kan. Kenapa tak aurat dengan elok, belum dapat seru lagi. Sebenarnya seru tu sampai lama dah. Kan. Setiap benda yang kita nampak dan kita lihat ni tiap-tiap hari, sebenarnya itu adalah pengajaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Kadang-kadang kan? Allah bagi satu perkara tu, Allah nak jentik kita tu. Kan? Datang balik sini. Jangan duk rasa kita ni senang, sedap, selesa je. Selesa je dengan kehidupan kita kan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala dia berikan kepada kita ujian, datangkan sedikit kesusahan supaya kita itu ingat balik pada dia kan. Sebab benda ni kena selalu ingat, Syafiq. Benda ni kita kena selalu ingat mengingati kan. Sebab kalau kita tak ingat mengingati, kadang-kadang benda tu jadi macam kita rasa macam biasalah. Contohlah, saya nak buat contoh kan. Daripada rumah saya Rawang ni nak pergi ke Radio Hakim contohnya kan, saya akan lalu dekat Jalan Kucing contohnya kan. Di Jalan Kucing tu ada perkuburan kan. Perkuburan yang dekat Kampung Batu tu, kat Jalan Kucing tu.
sebenarnya bila kita lalu saja perkuburan di situ nak mengingatkan kita bahawa kita akan pergi ke situ. Kita akan sampai ke situ juga. Kita akan mati satu ketika nanti. Kan? Tapi kalau hati kita tak terbuka, kita dah pandang jam je lah. Banyaknya kereta dekat Jalan Kucing tu, kita tak terjentik pun hati kita, tak terdetik pun hati kita. Paling tidaklah nak pergi salam ke dekat ahli kubur yang ada dekat situ. Sebab Nabi ajar kita bila masuk ke pemakaman, Assalamualaikum ya ahli kubur, ahli diyar minal muslimin. Kan? Paling tidak kita bagi salam, bagi fatihah, paling tidak kan. Tapi kadang-kadang kerasnya hati kita ni, dah nampak kubur pun kita rasa macam tak apa lah. Kan? Kita tak anggap satu pengajaran pun untuk kita. Kan? Tak anggap satu kita katakan boleh kita ambil pengajaran dekat situ kan. Jadi inilah yang kata kerasnya hati kita ni kan. Kerasnya hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kata para ulama ya, di antara tanda-tanda hati keras tu ya, ialah bila mana kita ni dipanggil jumudul ain. Jumudul ain ni mata tak nak nangis. Tak menangis ya, dengan kealpaan kita, dengan dosa kita, dan hati tidak mau ambil iktibar. Maksudnya atas apa pun yang berlaku depan kita, sepatutnya kita ambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Tapi oleh kerana hati dah keras, kita tak ada iktibar. Kan? Kita tak ambil pun itu satu pengajaran untuk kita. Walaupun yang kita nampak tu memang dah jelas kubur kan. Memang setiap orang akan pergi ke situ. Kematian ini adalah merupakan satu perkara yang Nabi kata ingatkanlah dia, sebab dia akan membawa kebaikan kepada kita. Kan? Jadi bila hati dah keras, susahlah nak kata benda tu. Dan benda tu akan diikuti dengan apa? Bila mana hati keras, hati dah tak sensitif, tak mengerti pengajaran, dia akan menzahirkan ketidakpuasan hatinya atau keingkarannya dengan Allah. Maksudnya akan lahirlah maksiat di situ. Dan bila mana maksiat dilakukan, dosa pun bertambah. Jadi ini semua adalah kita katakan tanda hati yang keras tadi. Ya? Tanda hati. Jadi apabila kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, yang sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nyatakan, ya, Allah menyatakan di sini wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan Allah Ta'ala telah memancarkan daripada bumi itu airnya, dan di situ dihidupkan akan bumi itu dengan tumbuh-tumbuhan. Tamsilannya bagaimana bumi yang kering itu Allah boleh terbitkan mata air, Allah boleh tumbuhkan dia dengan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah Ta'ala boleh hidupkan hati-hati kita yang kering ni dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan kita mengambil ibrah daripada alam ini untuk kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pengajaran untuk kita. Ya, wal jibala arsaha, dan begitu juga Allah Taala menjadikan gunung ganang yang dipancangnya dengan teguh. Allah Taala jadikan gunung ganang ni dipancangkan dengan teguh. Bermaksud di sini Allah Taala menguatkan bumi itu dengan gunung-gunung yang ada. Ini kita dah bincangkan dalam satu nabak dulu. Ya, yang hari ini kebanyakan terjadi malapetaka kita ni sebab kita dah tak jaga ekosistem kita. Kita tak jaga kita punya gunung-gunung dan bukit-bukit kita tarah semua. Kita buat perumahan, itu yang kadang-kadang jadi tanah runtuh, ya, kadang-kadang jadi bumi bergegar, banjir, kilat dan sebagainya. Sebab kita dah tak jaga nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ya. Jadi di antara perkara yang Allah sebutkan kat sini, Allah jadikan akan gunung ganang ni ya, untuk meneguhkan akan bumi ni. Dan di situlah kemudiannya kita dapat kehidupan yang senang, sebab Allah mengatakan mata'an lakum wa li'an'amikum, dan semuanya itu adalah untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Maksudnya dalam hal ini Allah jadikan semua perkara ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada agama Allah. Jangan jadi macam Fir'aun tadi. Ya? Kita duduk di atas muka bumi ni, kita kena ingat semua ni milik Allah. Dan Allah bagi apa pun kat kita, pangkat, Allah bagi pada kita harta, Allah bagi pada kita ni kesenangan, Allah Ta'ala bagi apa pun, hatta Allah bagikan dunia ni pada kita lah, kita kena ingat kita masih lagi hamba Allah. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan hamba pangkat, bukan hamba-hamba yang lain, melainkan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita, dan kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehebat-hebat Fir'aun pun dia mati, apatah lagi kita. Jadi ini benda yang kita kena ingatkan, dan kita kena kita kena sedar-sedarkan diri kita selalu. Sebab tu bila kita tengok nasihat, bila kita tengok Al-Quran, nasihat dia berulang, Syafiq. Nasihat dia sentiasa berulang. Sebenarnya kenapa berulang? Sebab manusia tu memang macam tu. Manusia ni mudah lupa. Ya. Jadi dia kena bagi nasihat yang sama saja. Nasihat yang sama saja. Supaya kita ini berubah sedikit demi sedikit kan.
Macam mak kita lah dengan kita kan. Dia bagi nasihat kat kita dari kecil sampai besar tu, benda yang sama je kan. Betul. Kan? Ya. Bila kita nak keluar rumah ni, walaupun kita dah umur dekat 30-40 tahun, dan saya dah 50 tahun, kadang mak kita bila dia nak tengok kita keluar, dia kata jaga betul-betul lah, tengok kereta, tengok itu, tengok ini, macam kita zaman-zaman kecil pula kan. Memang benda tu lah yang diingat-ingatkan pada kita. Tapi itu sebenarnya kebenaran. Kadang-kadang memang kita lupa perkara tu pun. Walaupun kita dah besar-besar macam ni kan. Jadi inilah kasih sayang Allah Ta'ala pada kita sebenarnya melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya 70 kali ganda. Allah. Ya, dalam hadis dia katakan sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, sebab tu dia ulang-ulangkan mesej ni. Dia ulang-ulangkan akan nasihat ni. Sebab Allah sayang kat kita. Macam ibu kita lah kan. Dalam hadis mengatakan Allah Ta'ala lebih mengasihi hamba-hambanya seumpama seorang ibu mengasihi anaknya 70 kali ganda. Bayangkan. Allah sayang kat kita. Tapi insya-Allah saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. Masya Allah, Doktor jelas, terang dan nyata lagi kan bila kita belajar satu persatu ayat suci ini, ayat-ayat dalam surah An-Nazi'at, kita dapat belajar sama-sama kan, walaupun keadaan mana kita berada kat mana sekalipun, kan, kita pasti kena ingat ada yang lebih teratas daripada yang teratas tu, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Laksanakan apalah sekalipun, tetapi kalau tak ada berkat Allah, tak ada yang Allah berikan manfaat kepada kita, entah ke manalah kita kan. Jadi sama-sama kita syukur, tingkatkan lagi, kekalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi menerusi rancangan Tadabbur pada siaran kita yang akan datang. InsyaAllah Doktor, jaga diri baik-baik di sana Doktor. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Tadabbur ini, dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Kekal berada di setiap platform media sosial Radio IKIM. Okey, kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh like ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dalam berbagai riwayat hadis dilaporkan bahawa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah di masjidnya, baginda akan berdiri di atas sepotong batang pohon tamar yang dikhaskan untuknya. Setelah beberapa lama, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu menawarkan untuk menukang sebuah mimbar tempat junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tawaran itu dikabulkan. Lalu sebuah mimbar bertangga 3 atau 4 dikerjakan untuk mengganti batang pohon tamar. Setelah mimbar itu siap, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lebih selesa. Lalu baginda pun mula meninggalkan batang pohon tamar dan menggunakan mimbar yang disediakan untuknya. Apabila itu berlaku, kedengaranlah di dalam Masjid Nabawi suara ratap tangis seperti unta betina meratapi anaknya. Suara ratapan itu kedengaran di seluruh ruang masjid dan amat menyayat hati. Rupa-rupanya ia adalah suara batang pohon tamar yang hibah kerana ditinggal junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyadarinya, maka ramailah sahabat yang menangis. Batang pohon tamar itu terus menangis hinggalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan memeluknya. Lalu diamlah ia. Baginda kemudian bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, law lam altazimhu, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah, tahazzunan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, jika aku tidak datang memeluk batang pohon tamar ini, nescaya ia akan terus begini hingga ke hari kiamat kerana hibah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kerinduan batang pohon tamar kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini, beliau akan menangis dan mengujar,
Wahai manusia para hamba Allah, sepotong kayu meratap hibah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tahu siapa baginda itu. Selayaknya kamu sekalian lebih patut untuk rindu menemuinya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Masjid Negeri Pahang. Masjid Negeri Pahang yang pertama telah dibina pada tahun 1888 di Kuala Lipis, sewaktu Kuala Lipis menjadi ibu negeri Pahang. Masjid yang lebih dikenali sebagai Madrasatul Firdaus adalah bangunan tertua di Kuala Lipis. Ia telah dibina oleh seorang saudagar dari Yaman yang bernama Habib Hassan. Beliau telah mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid ini. Pada asalnya, atap masjid diperbuat daripada papan. Masjid ini telah dijadikan Masjid Negeri Pahang kerana Kuala Lipis merupakan ibu negeri Pahang pada tahun 1898 sebelum ia dipindahkan ke Kuantan pada tahun 1955. Menurut cerita orang tua-tua, salah satu keistimewaan dan keajaiban masjid ini ialah ia tidak pernah ditenggelami air walaupun bandar Kuala Lipis telah beberapa kali dilanda banjir besar sehingga diisytihar darurat. Kedudukan masjid di tebing Sungai Jelai juga tidak terjejas walaupun banjir melanda pada tahun 1926 dan 1971. Imam pertama masjid ini bernama Imam Awang yang berasal dari Indonesia. Manakala anak tempatan yang pertama menjadi imam ialah Imam Kawi yang merupakan imam kedua masjid ini. Pada masa itu, gaji para imam dibayar dengan menggunakan wang kutipan zakat. Imam yang pertama menerima gaji daripada kerajaan ialah Imam Saleh bin Husin. Pada tahun 1980, pengurusan masjid ini telah diambil alih oleh masyarakat India Muslim sehinggalah sekarang, dan pada ketika ini, masjid ini dikenali sebagai Masjid India. Masjid Negeri Kuala Lipis adalah aset penting negeri Pahang yang wajib dipelihara. Adalah baik jika reka bentuknya dikekalkan agar nilai estetika masjid bersejarah ini tidak terhapus. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Engkau ciptaan
disampaikan waktu Salafatul Zuhur bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 10 Muharram 1445 Hijriah 28 Julai 2023. Kota Kinabalu 12.26 minit tengah hari, Tau 12.19 minit tengah hari, Lak Datu 12.15 minit tengah hari, Kuching 12.49 minit tengah hari, Miri 12.33 minit tengah hari, Kangas 1.28 minit tengah hari, Alustar Pulau Pinang 1.27 minit tengah hari, Ipoh 1.25 minit tengah hari, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.23 minit tengah hari, Seremban 1.21 minit tengah hari, Bandar Melaka 1.20 minit